Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pagi indah, cuaca nyaman, udara segar, sinar mentari. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga hidup sentiasa diberkati. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada anda yang ada masalah, jumpalah jalan penyelesaian. Yang ada hajat ditunaikan, yang ada urusan dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya pada pagi ini dalam rancangan ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah pada pagi ini kita nak teruskan membincang tentang surah-surah dalam Quran. Dan pada pagi ini kita nak petik salah satu daripadanya, iaitu surah Al-Fath. Ayat 1 hingga ayat 7. Bersama dengan guru kita, subhanallah. Kalau boleh kita minta dia belanja nanti. Belanja Taranum. Sedap suaranya. Tak lain tak bukan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Anda pergi Jambang dah. Nanti kita cerita. Nanti kita cerita ya. Tu nak dengar tu. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan kepada anda sedang penonton yang ingin ajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 18881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011-1233-6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang surah pada pagi ini iaitu surah Al-Fath bermula ayat 1 hingga ayat 7. Jadi insya-Allah saya fikir tanpa buang masa, jom kita dengar pencerahan dari murabbi kita tentang tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita ruang dan masa untuk meneruskan lagi pengajian kita melalui program Tanyalah Ustaz. Hari ini kita akan membicarakan surah Al-Fath. Surah Al-Fath mulai ayat 1 hingga ayat ke-7. Jadi sebelum kita masuk pada pentafsiran dan juga pendetilan ayat-ayatnya, apa kata kita mulakan hari kita ini dengan membaca surah Al-Fath. Jadi tuan-tuan perempuan di rumah bolehlah capai mushaf ataupun buka Al-Quran yang ada dalam apps handphone masing-masing untuk sama-sama kita bertadarus pagi ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Baik, kita tengok terjemahan ya. Okey. Mulai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas lagi nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Dan dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikanmu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan, iaitu yang tidak ada bandingnya. Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu, dialah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman semasa mereka meradang terhadap angkara musuh, supaya mereka bertambah iman dan yakin berserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada. Padahal Allah menguasai tentera langit dan bumi untuk menolong mereka, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah melakukan yang demikian supaya Ia masukkan orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya beberapa sungai dengan keadaan kekal mereka di dalamnya, serta menghapuskan dosa-dosa mereka, dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar untuk mereka. Dan supaya Ia menyeksa orang-orang munafik dan yang sama ada lelaki maupun perempuan, dan orang musyrik sama ada lelaki maupun perempuan yang menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang buruk bahawa Ia akan mengecewakan Rasulnya. Atas merekalah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman. Dan yang selain itu Allah Subhanahu wa taala murkai dan melaknat mereka serta menyediakan untuk mereka neraka Jahannam, sedang neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah yang menguasai tentera langit dan bumi, iaitu untuk menyeksa orang yang derhaka, dan Allah adalah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Allahu Akbar. 7 ayat yang telah kita baca dan kita tadarus, kita perhatikan makna-makna dan terjemahannya. Mudah-mudahan dia memberi gambaran awalan untuk kita masuk ke dalam tafsir surah Al-Fath. Boleh terus lagi, Hakim? Boleh. Boleh, Okey. Kita ambil mukaddimah dulu. Tuan-tuan, nak faham surah Al-Fath, kita kena faham sejarah Hudaibiyah ataupun perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini dia ada rentetan daripada mimpi Nabi SAW. Perkara ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah, iaitu pada bulan Zulkaidah. Pada bulan Zulkaidah. Nabi SAW satu malam bermimpi. Baginda bermimpi. Mimpi bahawa baginda memakai ihram, masuk ke Mekah, menunaikan umrah, bertawaf, bersa'i, bertahlul. Nabi mimpi. Nabi kata, bila Nabi bangun daripada tidur, Nabi kata, "Ya Allah, ini satu petunjuk." Kan mimpi-mimpi ini adalah petunjuk kan? Ya. Nabi kata, "Ini satu petunjuk. Allah suruh kita masuk Mekah. Allah suruh kita buat umrah." Nabi pun bersiap siaga berserta dengan sahabat Ridwanullah alaihim menuju ke Mekah. Masing-masing bawa binatang-binatang ternakan, segala keperluan.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram, keluar dari Madinah berihram, dia bar Ali. Baginda terus berjalan pergi ke Hudaybiyah, sampai di Hudaybiyah. Nabi berihram di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak balik ke kampung halaman, disekat, dihalang. Nabi cari jalan, masuk ke tepi sana, masuk ikut Tanaim, masuk ikut pintu belakang. Macam-macam cara Nabi buat. Semua itu disekat. Orang yang paling kuat sekat masa Nabi nak masuk Hudaybiyah ialah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Dia tahan. Dia tak kasih Nabi SAW masuk. Ada tiga orang yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Tapi sebelum itu, saya nak mengajak tuan-tuan, berapakah jumlah yang pergi ikut Nabi? 150 ke 140 ke 150 orang. Kaum muslimin yang ikut Nabi SAW. Jadi, bila sampai di Hudaybiyah, maka 3 orang kafir Quraisy yang datang bersilih. Pertama sekali yang datang jumpa Nabi SAW adalah Budail bin Waraqah. Budail bin Waraqah. Dia datang jumpa Nabi SAW, berunding dengan Nabi SAW. Dia tanya, kenapa engkau datang Mekah, wahai Muhammad? Kalau saya lah kan, balik kampung tiba-tiba orang kampung halang. Kau kata, kau datang kenapa? Balik kampung aku lah, aku punya pasal. Nabi Muhammad SAW tahan tanya, kenapa kau datang, wahai Muhammad? Adakah kau datang untuk memerangi kami? Tak ada. Kami datang untuk menunaikan ibadat umrah. Kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy tak pergi masuk. Lepas tu datang pula orang kedua, iaitu bernama Al-Hulais bin Al-Alqamah. Dia pula datang berunding dengan Nabi SAW. Masa dia datang ni, dia dengar kaum muslimin bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengar. Alamak, bila talbiyah ni rindu Mekah pula, game. Lama tak pergi ni. Harap tahun depan boleh dibuka Ustaz. Allahu Akbar. Rindu pula rasa bila bunyi talbiyah ni. Baik, yang ketiga, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dia pula beritahu pada pembesar Quraisy, aku nak pergi berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Masing-masing datang berunding, tak ada seorang pun yang berjaya untuk menyuruh Nabi Muhammad SAW pulang. Baginda masih tetap dengan pendirian untuk mara ke hadapan, masuk dalam kota Mekah untuk buat umrah. Baik. Dalam suasana rundingan itu nak berjaya, Hakim. Nak berundingan tu hampir nak berjaya. Ada pula beberapa orang, hampir 20 ke 30 orang pemuda kafir Quraisy, dia kata tak boleh jadi ni bagi orang tua-tua berunding. Bagi dia orang tua lah, Abu Sufyan apa semua berunding. Ini orang tua-tua berunding tak jadi kerja. Semangat berkobar-kobar, dia kata tak boleh dibiarkan. Mesti pergi serang Muhammad. Diorang pun masuk menyelinap, malam-malam masuk, nak masuk serang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi yang demikian itu dapat digagalkan oleh penjaga-penjaga utama rombongan kaum muslimin. Itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat, dalam kita akan dalam tafsiran ayat ke-24, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adhfarakum alaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang protect orang Islam ketika mereka berada di situ. Kemudian Nabi SAW hantar Osman bin Affan. Ni rundingan tak selesai, dah beberapa hari dah ni dekat Hudaybiyah ni. Rasulullah SAW kata, Osman, tak, mula-mula Rasulullah minta Omar pergi. Cerita asalnya minta Omar pergi. Omar, kau pergi? Omar kata tak nak. Omar tak nak pergi. Dia kata kalau saya pergi, confirm dia orang akan berperang dengan saya. Sebab Omar kan dia seorang yang tegas. Ada, ialah orang darah dia panas dia macam kan. Omar kata, Rasulullah kata, Omar kau pergi? Omar kata, tak Rasulullah, rasa tak berapa sesuai kot. Kalau aku pergi, lain cerita ni. Lain cerita. Habis nak hantar siapa? Hantar Osman. Osman orangnya lembut. Orangnya ada diplomasi lain sikit. Osman ni kan memang terkenal dengan sifat lembut apa semua tu kan. Jadi Osman lah yang pergi. Bila Osman bin Affan masuk, berundinglah Osman bin Affan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Hampir 3 hari Osman tak keluar. Allah. Ni sahabat-sahabat tu kat luar. Sudah sampai macam satu berita bahawa Osman telah dibunuh oleh pembesar kafir Quraisy. Masa dengar kata cerita bahawa Osman telah terbunuh dalam kota Mekah, Rasulullah jadi
Marahlah. Macam mana aku hantar orang untuk berunding, tiba-tiba kamu bunuh. Memang dalam sejarah, dalam budaya orang Arab, sama ada selepas Islam, sebelum Islam, budaya orang Arab, siapa yang datang berunding, tak boleh kacau. Faham. Negosiator tu kalau datang, jangan diusik. Dia datang sebagai mediator, datang untuk berunding, jangan kacau. Dia mesti dijamin keselamatan. So kalau dia dibunuh, ini satu penghinaan, satu cara untuk mengisytihar perang. Tak boleh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sudah buat persiapan. Nak jadi apa jadilah. Kita akan masuk, perang pun peranglah. 150 orang, tak apa. Kita tahu selok-pelok Mekah ni macam mana. Mana lorong nak keluar, mana lorong masuk. Yang ada di situ pun bukan orang lain. Dan ada juga orang Islam dalam situ. Kot dia orang boleh join dengan kita berperang. Ini perancangan telah buat. Pada masa itu berlaku bai'atul ridwan. Berlaku bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah yang sama ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu sesungguhnya Allah telah meredai sekumpulan para mukminin yang telah berbai'ah dengan kau wahai Muhammad. Sahabat-sahabat, sila berganti berbai'ah ni. Sila berganti. Bai'ah. Ada yang sampai pegang kayu berbai'ah. Panjangnya ramai yang nak berbai'ah. Dalam ramai-ramai itu ada seorang tak berbai'ah. Munafik. Dia tak nak munafik. Nanti kita akan tengok. Kenapa Allah Ta'ala melaknat orang munafik? Kenapa Allah Ta'ala kata mereka masuk neraka? Ada seorang munafik ikut, dia tak berbai'ah. Dia tak berbai'ah. Baik. Selesai. Bai'ah selesai. Tiba-tiba dalam keadaan mereka setelah berbai'ah, telah buat siap sedia. Sebab sahabat-sahabat bagi ungkapan macam ni. Wahai Rasulullah, apa nak jadi? Jadilah. Mati pun matilah. Langgar je lah. Langgar. Mati pun matilah Rasulullah. Ini mana boleh jadi? Mana boleh dia orang bunuh Osman? Betul. Ada sahabat ni sampai 3 kali pusing bai'ah. Dah bai'ah dah kan? Dah bai'ah, jalan, pusing, bai'ah lagi. Pusing lagi, bai'ah lagi. Aku nak mati Rasulullah. Mati bersama engkau Rasulullah. Sanggup mempertahankan. Ui, dia punya semangat lain macam. Setuju. Baik. Kemudian, dalam dia orang bersiap sedia dengan semangat berkobar-kobar, Osman pun balik, keluar. Osman keluar. Osman keluar. Tak ada apa-apa. Osman tak ada apa-apa berlaku. Kira Osman selamat. Maka pada masa itulah, ada seorang lelaki yang bernama Urwah. Yang bernama Sahal. Suhail ni, dia yang datang berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Suhail ni anak dia telah masuk Islam. Tapi ditahan. Anak Suhail ni ditahan. Cuma bila Suhail datang nak berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, kita tengok apa kandungan bai'atul Hudaibiyah. Okey, baik, dah sampai dah. Suhail pun dah sampai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Ali sebagai pencatat. Pencatat minit atau pencatat SU perjanjian. SU. Nak tulis perjanjian ni. Ali, mari sini, tulis. Suhail bin Amru datang mengadakan perjanjian. Pada masa itu bermulalah perkataan begini. Dia kata, kemudian baginda memanggil Ali untuk menulis perjanjian itu. Ali pun menulis di atas bahagian perjanjian dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, tak ada. Kami tak tahu Bismillahirrahmanirrahim. Kau tulis Bismikallahumma. Sebab orang Arab, dia tak tahu apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Pada masa Quran diturunkan, dia kata tulis dengan nama Bismikallahumma. Kemudian Sayyidina Ali pun tulis Bismikallahumma. Cuma selepas itu Sayyidina Ali menulis min Muhammad Rasulullah. Okey, apa jadi selepas Sayyidina Ali tulis Muhammad Rasulullah? Apa jadi? Ada sedikit pertelingkahan dalam isu nak tulis Muhammad Rasulullah. Kita dengar selepas itu. Yang kita nak dengar sangat-sangat tu, tapi kita nak berehat seketika. Kita nak jumpa selepas ini insya-Allah. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Buat anda yang baru bersama dengan kami, pagi ini kita membincangkan tentang surah Al-Fath bermula ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Jadi kepada anda yang ingin mengajukan soalan, boleh saja buat panggilan ke talian bebas tol 1800881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 0111233480. Kalau akak main Facebook, akak boleh tanyakan di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang surah Al-Fath bermula ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Jadi insya-Allah kita nak sambung cerita yang tak habis tadi. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Kim. Terima kasih kepada para penonton. Dia panjang sikit mukadimah dia. Kalau kita tak faham perjalanan cerita perjanjian Hudaibiyah, sukar kita nak faham. Takut Dia termenung surah nanti, kan? dia begini. Surah ni dia turun betul-betul dalam peristiwa tu. Yeah. Satu-satunya surah yang turun komplit Allah Akbar. daripada ayat 1 sampai ayat 29 dalam peperangan Hudaibiyah, dalam perjanjian Hudaibiyah. Kalau surah-surah lain diturun masing-masing kan? Betul? Sana 5 ayat, kemudian selepas bulan 3 ayat. Tak. Surah Al-Fatah tak. Surah Al-Fatah turun komplit. Dan daripada awal sampai ke hujung surah Al-Fatah ni, dia menceritakan pribadi apa yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah. Yang ayat ujung-ujung Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sudzalika mathalun fit Taurah wa mathalun fil Injil. Kan dia cerita tu sampai tak habis. Dia cerita tu tak habis. Dan maksudnya kalau kita daripada ayat pertama sampai 29. Sebab itu pagi ni kita mulakan Hudaibiyah ni panjang sikit biar dia masuk dulu baru kita masuk. Betul. Ya. Sebab ayat 1 hingga ayat 7 dia akan menceritakan balik. Betul. Perwatakan yang ada dalam surah Hudaibiyah, dalam perjanjian Hudaibiyah. Sebab mana satu turun dulu Ustaz? Peristiwa berlaku ke surah turun dulu? Peristiwa berlaku dulu. Peristiwa itu berlaku dulu, kemudian baru surah turun. Jadi kita pun ikut tradisi. Betul. Kita baca dulu cerita dia, baru kita masuk surah. Kan kalau baca takut terkejut pula. Takut terkejut. Apa dia Ustaz? Janji apa Janji pula? apa pula ni kan? Tenang. Kenapa pula tiba-tiba nak tenang? Nanti dulu. Kita tengok. Bila Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai SU, menulis. Ali tulis. Itu yang Sayyidina Ali mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, apa itu Ar-Rahman? Kami tak tahu Ar-Rahman ni. Habis tulis apa? Tulis Bismikallahumma. Macam baca doa makan pula ya. Bismikallahumma. Tulis ataupun doa tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dia Arab ni nak Bismikallahumma. Arab Quraisy kan, kafir Quraisy sebab dia Ar-Rahman aku tak tahu. Apa itu penyayang, pemurah aku tak tahu. Baik. Kalau begitu, Sayyidina Ali pun akur Bismikallahumma. Selepas itu, Sayyidina Ali menulis hadzal aqd baina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy ataupun wa Quraisy. Begitulah. Bila dia start tulis inilah perjanjian dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Suhail kata, stop dulu brother. Kalau kami ni terima Muhammad itu Rasulullah, apa kami nak pegang? So, padam Rasulullah tu. Habis tu apa? Muhammad bin Abdullah saja tulis. Kami kenal dia ni sebagai Muhammad bin Abdullah. Kami tak kenal dia sebagai Rasulullah. Kasar kan? Kasar. Rasulullah kata, Ali, padam. Padam Ali tak padam. Ali tak padam. Ali tak nak padam. Saya kata aku tak nak padam. Jadi apa jadi aku tak nak padam? Dia tak nak padam lah sebab dia yang tulis Rasulullah tu. Dia tak boleh nak padam. Macam mana tangan ini nak pergi padam satu benda yang cintanya kepada Nabi. Cinta pada Nabi. Satu, keduanya, ini bukan jawatan aku bagilah. Aku nak padam bila masa aku nak. Betul. Aku nak tulis bila masa aku nak. Tak, ini Allah bagi. Betul. Kau nak suruh aku padam, tak boleh. Iman tu, ini dia katakan liyazdadu imanan ma imanim. Kejap lagi kita akan lihat. Betul. Macam mana iman tu digambarkan. Boleh makin nampak ni. Makin nampak. Macam mana? Tak nak padam. Dia tak nak padam. Apa yang berlaku? Rasulullah ambil, Rasulullah yang padam. Allah. Kau tak nak padam kan? Tak apa. Mari sini. Ambil, Rasulullah yang padam. Tukar kepada Muhammad bin Abdullah. Allahu Akbar. Sampai begitu sekali Rasulullah turun untuk melihat satu
proses untuk buat persiapan kan. Rasul turun sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali Rasul turun untuk melihat bahawa survival Islam yang lebih panjang. Allah. Kalau hari itu berkeras tak nak bagi juga, mungkin tersekat di situ. Betul. Kalau hakim lihat, ini berlaku pada bulan tahun ke-6 Hijrah. Daripada awal kita sebut, daripada berlaku peristiwa Hudaibiyah ni pada tahun ke-6 Hijrah. Yang sekat jalan-jalan Nabi siapa? Khalid bin Walid. Amr bin As. Osman bin Talha. Ini orang-orang yang jadi hulu balang yang duduk di sempadan ni. Sekat dengan berpuluh ekor kuda. Sini Muhammad, lalu. Boleh. Berani dulu, lalu tengok. Dengan pedang dan sebagainya, dengan baju besi sebagainya. Pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, semua tu masuk Islam. Allah Akbar. Yang jaga semua ni masuk Yang Islam. jaga tadi. Dulu jaga, tak nak bagi Muhammad masuk. Sekarang jaga, pada tahun ke-7, jaga Muhammad pula. Jangan kacau Muhammad. Itu lawan Muhammad. Allah Akbar. Allah tukar kan? Tengok. Inna fatahna laka fathan mubina. Jadi, selepas itu, tengah tulis ni perjanjian ni, ada seorang sahabat yang bernama Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail. Suhail yang datang sebagai wakil kafir Quraisy berjumpa dengan Nabi SAW untuk tulis perjanjian kan. Tengah tulis perjanjian tu tuan-tuan, tengah tulis ni, Suhail Abu Jandal ni datang dalam keadaan tangan terikat. Lompat-lompat datang. Gerbak jatuh depan Nabi SAW ketika sedang menulis perjanjian. Rupanya Abu Jandal ni masuk Islam. Allah. Ditahan oleh kafir Quraisy. Allah Akbar. Rasulullah kata, tengah tulis Rasulullah merayu kepada Suhail. Suhail itu bapa dia. Abu Jandal ni anak, bapa pergi ikat anak. Allah. Sanggup ikat anak sendiri. Ikat anak, tak nak bagi lepas. Dia kata, Rasulullah kata, lepaskan dia. Lepaskanlah dia. Serahlah dia kepada kami. Dia tak nak bagi. Dia pergi cekak baju anak dia. Dia siap sepak lagi. Omar bin Khattab ni, tengok. Omar tak boleh tengok macam tu Omar tengok. Apa Omar buat? Omar pun pergi kononnya berdiri sebelah Abu Jandal. Duduk sebelah dia, tolong jalan dengan dia dan sengit-sengitkan badan dia biar pedang tu dapat dekat tangan Bijak. Abu Jandal. Dia sengit-sengitkan langgar-langgarkan pedangan. Semoga Abu Jandal ambil pedang tu libas bapak dia. Allah Akbar. Itu perancangan Omar. Omar macam tu. Omar kerja. Tak, Omar nak buat sendiri tak? Omar kata, bapak kau. Nak ambil. Nah. Tapi Abu Jandal dia cool aja. Dia tak ambil apa-apa tindakan. Baik Ustaz, sebelum kita nak teruskan cerita tadi, kita nak raikan dulu soalan yang pertama di pagi ini. Soalan dari sahabat kita dari Sekencan, orang kampung saya ni. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Moga dalam kasih sayang Allah. Amin. Soalan saya, bagaimana pula dengan orang yang merungut dengan ujian Allah? Adakah itu tandanya dia gagal mendapat kemenangan? Mohon pencerahan Ustaz. #tanyalah Ustaz tetap di hati. Rohaya Arifin, Sekencan, Selangor. Terima kasih kepada Puan Rohaya atas soalan. Bagaimana Ustaz? Kadang akhirnya dapat ujian orang merungut. Asyik aku je diuji. Bagaimana Dia uji. Ustaz? Dia ujian ni dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Betul. Kita dilahirkan di atas permukaan bumi ini Hakim memang syarat dengan ujian. Kalau kita rasa kita diuji, Nabi Muhammad SAW diuji. Para sahabat ridwanullah alaihim diuji. Begitu juga dengan anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka juga diuji. Tak ada orang, tak ada seorang pun yang tidak diuji. Betul. Ujian ini adalah untuk melihat siapakah yang paling baik imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak boleh melatah dan kita tidak boleh mempersoalkan sebab begini Hakim kena ingat dan macam ni kita tulis Allah tidak berunding dengan manusia untuk menetapkan sesuatu ketetapan. Allah tidak perlu berunding. Allah kena tanya ke Farid, engkau nak macam mana besok? Bulan depan macam mana engkau nak? Allah nak berunding, Allah tidak akan berunding dengan saya. Dan tidak perlu berunding dengan siapa-siapa pun. Kerana semua yang berlaku dalam kehidupan manusia dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Keduanya, ujian itu untuk angkat iman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah beri kita peluang untuk melihat bagaimana ujian itu diuruskan. Ujian itu diuruskan.
dia ujian ni diuruskan satu dan dalam masa yang sama dia akan mematangkan kita. Betul. Dia akan mematangkan kita. Sebab itu bila kita baca surah Al-Fath ni kan dan surah-surah yang lain, terutamanya surah-surah yang turun sebelum sebelum Nabi SAW berhijrah. Kebanyakannya surah-surah itu adalah surah-surah menggambarkan bagaimana Nabi Nuh, bagaimana kaum Ad, bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Hud, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Shu'aib, bagaimana Ashabul Kahfi. So, Allah gambarkan, Muhammad, tengok kisah-kisah mereka ni. Liyuthabbita bihi fu'adak. Mudah-mudahan dengan penceritaan, dengan memberitahu engkau, wahai Muhammad, mengenai sahabat-sahabat engkau atau adik-beradik engkau dari kalangan Nabi-Nabi yang sebelum itu akan memantapkan lagi. Kalau kamu diuji, kamu lihat, mereka lagi teruk diuji. Mereka lagi teruk diuji. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendatangkan sesuatu ujian ke atas seseorang, melainkan ujian itu boleh ditanggungnya. Allah Akbar. Maknanya kalau hari ini kalau diuji, relax dulu. Kita kena ambil positif, kena pandang benda tu benda yang untuk menaikkan iman kita. Betul. Kalau tak kita akan rasa dalam rasa, oh Allah ni okey kot, dia setuju kot dengan aku buat maksiat ni kan. Jadi bila datang ujian, Allah nak tegur kita sebenarnya. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan kita nak raikan seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Encik Ilyas daripada Aitan, Pulau Pinang. Ya. Silakan Tuan Ilyas. Assalamualaikum Dr. Farid Al-Qari. Ya, saya. Dalam peristiwa Hudaibiyah itu, di situ terbukti Nabi Muhammad SAW berapa lamakah perjanjian itu mengambil masa, dan Nabi Muhammad sempat bermakna dia tidak sempat melakukan umrah, atau apakah yang dilakukan umrah ataupun haji. Dan di situ menguji akan keimanan Nabi Muhammad SAW yang begitu hebat. Malah di antara para sahabat pun tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh tak Ustaz Rabi berjelaskan lebih lanjut lagi tentang peristiwa tersebut? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas dari Air Hitam Pulau Pinang bertanyakan tentang bagaimana, berapa lama tempoh perjanjian. Jadi mungkin Ustaz boleh sambung cerita tadi Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih. Merujuk kepada berapa lama tempoh perjanjian itu? 3 tahun Valid 3 tahun. 3 tahun. Sebab pada tahun ke-9 Rasulullah SAW masuk Mekah. Masuk Mekah buat pembukaan kota Mekah. Dia ada 3 perjanjian kan. Pertama, dia punya kandungan perjanjian, Rasulullah SAW hendaklah pulang pada tahun itu dan tidak boleh masuk ke Mekah. Ni tuan tanya soalan. Nabi buat tak umrah? Nabi tak buat umrah. Nabi dinasihatkan pulang. So Nabi akur. Nabi akur. Ini yang Omar tak puas hati. Omar tak puas hati lah. Maksud Omar kata, kita ni datang, kita bukan salah. Nahnu alal haq wa hum alal batil. Dia kata kita atas jalan yang benar, mereka yang salah. Kenapa kita nak balik? Kita perang ajalah. Umar kata. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam ambil keputusan untuk pulang dan tak masuk ke dalam Mekah selama 3 hari. Nabi duduk di situ. Mereka hanya boleh membawa senjata perjanjian. Di antara konten dia ialah mereka datang, kalaulah tahun depan mereka datang ke Mekah balik, mereka boleh datang, tak boleh bawa senjata, melainkan bawa peralatan senjata yang masuk dalam sarung untuk keselamatan perjalanan. Itu saja. Bukannya bawa pedang, pegang, lembing. Tak boleh. Dia boleh bawa lah parang satu. Sebab perjalanan kan yang ada ancaman. Yang kedua, gencatan senjata dilaksanakan antara dua pihak selama 10 tahun. Ini 10 tahun. Tak ada perang. Dalam tempoh itu, manusia berada dalam keadaan aman dan hendaklah sebahagian mereka menghalang sebahagian yang lain daripada menimbulkan kekacauan. Kononnya, yang Islam dengan yang kafir Quraisy ni bersetuju untuk gencatan senjata. No perang. Tak ada selama 10 tahun. Tetapi yang datang Badar perang, siapa? Lepas tu yang datang ke Uhud perang siapa? Bukannya Rasulullah SAW, tapi mereka yang melancarkan peperangan. Yang ketiga, siapa suka masuk ke dalam perlindungan dan jaminan Muhammad, maka ia boleh berbuat demikian. Saya datang nak join Muhammad, boleh. Dan sesiapa yang mahu masuk dalam perlindungan Quraisy dan jaminannya, ia juga boleh berbuat demikian. Mana-mana kabilah yang bergabung dengan salah satu pihak dianggap sebagai pihak tersebut. Yang keempat, yang ini best.
best maksudnya. Tak adil lah. Tak adil. Orang Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa kebenaran walinya, iaitu melarikan diri kepada Muhammad, hendaklah dikembalikan kepada mereka. Katakan Hakim ni, penduduk, ada seorang pemuda daripada kabilah Quraisy. Muda, berlari pergi jumpa Rasulullah, masuk Islam, duduk dengan Rasulullah. Ayah Hakim kata, pulangkan balik anak saya, ikut perjalanan ni, ikut perjanjian ini, kena pulang balik. Manakala, kalau pengikut Muhammad pula yang dibawa lari kepada kafir Quraisy, kalau kita minta, tak boleh pulang. Oh, tak adil tu. Tak adil lah tu. Basically tak adil. Tapi Nabi SAW akur. Allah. Jadi, pada tahun ke-6 Hijrah dan pada tahun ke-9 Hijrah, Nabi SAW buka kota Mekah. 3 tahun Nabi bersabar. 3 tahun Nabi bersabar. Cuba tuan-tuan lihat. Dia sekaligus nak jawab kepada soalan tadi. Diuji iman. Kenapa diuji iman? Hari ini Allah uji dan besok Allah bagi pulangan yang lebih lumayan. Masa perlakunya perjanjian Hudaibiyah, iaitu Rasulullah bawa, saya sebut berapa ramai tadi? 1,400 ke 1,500. Pada tahun pembukaan kota Mekah, tahun 9, berapa ramai orang Islam masuk? 10,000 orang Islam masuk. Tergamam kota Mekah melihat kehadiran berduyun-duyun orang Islam yang datang masuk ke dalam kota Mekah dari segenap sudut dengan bertakbir dan bertahmid. 10 kali ganda Ustaz. 10 kali ganda. Maksudnya kemenangan yang tertangguh. Disuruh balik lagi tu kan. Teruji kan. Tuhan bagi dengan yang lebih hebat. Allah Ustaz. Maknanya hari ini kalau kita bersabar, kita akui, insya-Allah Allah akan balas dengan lebih banyak lagi yang kita tak sangka-sangka. Insya-Allah kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, insya-Allah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bergabung dengan kami pada pagi ini dalam rancangan Ilmu Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita membincangkan tentang surah Al-Fat bermula ayat 1 hingga ayat yang ke-7.
bersama dengan murabbi kita Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Jadi kepada anda yang ingin ajukan soalan, masih boleh lagi buat panggilan ke talian bebas tol 1800881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang suka, komen dan kongsi apa yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah, saya fikir mungkin kita nak teruskan ajukan soalan. Mungkin kita boleh masuk ayat pertama dulu, dan suka untuk saya tanyakan dahulu tentang dalam Quran dia ada dua, satu surah Makkiyah, satu surah Madaniyah. Cuma saya agak peliklah kalau tengok dalam surah Al-Fatih ini merupakan surah Madaniyah. Sedangkan perjanjian Hudaibiyah berlaku di Mekah. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah dia Ustaz ada pecahan? Bagus soalan Hakim ni, dan juga kita lihat tadi ialah kita cerita panjang kan. Hakim dengan cerita tu panjang. Semua berlaku kat Mekah. Kau Ustaz pun cakap surah ni turun dekat Hudaibiyah, Madaniyah di Mekah kan Ustaz. Macam mana pula nak dikategorikan surah Madaniyah? Begini, ulama mengkategorikan surah Makkiyah Madaniyah ni Hakim dan juga untuk para penonton berdasarkan kepada hijrah. Allah. Maksudnya ma qabla al-hijrah kulluha makkiyah wa ma ba'da al-hijrati kulluha madaniyah. Surah-surah yang turun sebelum berlakunya hijrah, maka surah-surah itu makkiyah. Walaupun surah itu turun di Madinah. Allah. Katakan contoh Nabi pergi Madinah musim belum berhijrah lagi tapi pernah pergi atau turun di kawasan-kawasan yang lain, maka dikategorikan surah makkiyah. Mana-mana surah yang turun selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka surah-surah itu dikategorikan surah-surah Madaniyah, biarpun surah itu turun luar daripada kawasan Madinah. Macam contoh ayat game, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, kan surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu kan ayatnya, surahnya semua Madaniyah. Kan? Tapi turun ayat masa Nabi baca dalam Hajjatul Wada. Turun ayat tu masa Nabi buat Hajjatul Wada. Kan patutnya Hajjatul Wada ni berlaku di Mekah lah kan? Betul. Kenapa pula dia masuk kategori surah Madaniyah? Sebab diambil kira surah ayat itu turun selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kayu ukur dia, kalau surah Makkiyah ni berlaku sebelum hijrah. Surah Madaniyah bermaksud berlaku selepas hijrah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dan kita nak ikan seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Fahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini. Baik, alhamdulillah Doktor dan Dai sehat ya. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini, Doktor ya. Seperti doktor dah jelaskan tadi mengenai ayat ini turun selepas perjanjian Hudaibiyah ya. Jadi soalan saya doktor, apakah sebenarnya perkara-perkara yang Nabi setuju dalam perjanjian ini, sedangkan apa yang dikatakan kalau dalam logik akal kita tak boleh diterima, sedangkan para sahabat pun tak boleh menerima perjanjian Hudaibiyah ni. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berlapang dada menerima perjanjian Hudaibiyah, sedangkan para sahabat menentang keras perjanjian Hudaibiyah ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, itu saja soalan saya. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Umar dari Pekan Pahang yang sudi membuat panggilan ke kita. Patut terpilih. Jawab spontan ya. Makan kayu, thank you. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Haji Omar Majid yang kemukakan soalan. Memang berat bagi para sahabat untuk terima perjanjian ini yang nampak berat sebelah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada strategi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Umar, bila Umar di antara orang yang pertama sekali tampil menyuarakan ketidakselesaan dia terhadap perjanjian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wahai Umar, tahukah engkau bahawa Allah tidak akan sia-siakan aku? Allah tidak akan membiarkan aku, wahai Umar. Percayalah." Umar pergi pula jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, kau tengoklah Rasulullah ni. Kan, aku dah tanya dah, itu je dia jawab kan. Kan macam Umar tak boleh kan, sebab Umar ni dia dengan Quran dia dekat. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun surah ni, turun surah Al-Fatih. Rasulullah panggil Umar
bagi tahu. Baca surah. Nak meyakinkan Umar. Umar menangis. Umar kata, menyesal aku tanya soalan tadi kat Rasulullah. Aku rasa menyesal. Kenapalah aku terlalu tergopoh ataupun pantas bertanya, Rasulullah, kenapa begitu dan begini? Sedangkan Allah ada jawapan. Allah ada jawapan dan jawapan itu disedari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya baginda tahu bahawa ini semua adalah di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat mula-mula rasa tak selesa, setelah turun surah Al-Fatah semua terima dengan hati yang terbuka. Memang bukan senang. Contohnya saya ambil contoh. Rasulullah kata, okey, kita tak jadi masuk Mekah disebabkan kita dah berihram. Bila kita dah berihram, kita tak masuk buat umrah, maka kita kena, kalau kita nak bertahlul, kita nak kena bayar dam. Sebab kita bertahlul tanpa melakukan umrah. Kita tak boleh balik gitu saja. Tak jadi buat umrah ya, tak apalah balik. Tak boleh. Kena bertahlul. Masa keluar daripada ihram. Keluar daripada ihram dan lepas keluar daripada ihram kena membayar fidyah. Kena bayar dam. Kena bayar dam. Masing-masing sembelihlah. Dan Rasulullah kata, okey, kita tak jadi dah. Semua boleh bertahlul, semua boleh bayar dam dan bertahlul. Dan bertahlul, bayar dam. Jadi selepas Rasulullah SAW beritahu, Rasulullah masuk. Rasulullah ngintai tengok, tak ada seorang pun buat. Terasa Rasulullah kan? Aku dah bagi tahu kot. Kenapa tak buat? Dah bagi tahu tak buat. Rasulullah bagi tahu slow-slow dekat isteri dia, Ummu Salamah. Dalam peristiwa Hudaybiyah ni, Rasulullah bawa Ummu Salamah. Rasulullah tanya, wahai Ummu Salamah, tengoklah dia orang ni, aku dah bagi tahu dia orang tak buat. Macam mana ni? Wahai Rasulullah, dia orang dalam keadaan kedukaan. Apa kata kalau Rasulullah buat dulu? Rasulullah keluar, Rasulullah pun bersyukur. Selepas Rasulullah buat dam. Bayar dam. Barulah sahabat-sahabat semua buat. Dan pulanglah dalam keadaan tenang dan diberi janji mereka akan masuk balik. Memang rasa berat hati, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah ini, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Tadi kan mereka berat hati. Sekarang Allah Subhanahu wa taala beritahu, Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka supaya iman yang ada bertambah dengan iman yang berikutnya. So ini janji Allah Subhanahu wa taala. Memang asalnya begitulah, tapi kemudian suasana menjadi lebih tenang. Baik, jadi kita nak terus meraihkan soalan di pagi ini. Soalan dari Nur Dahlia Biru yang diajukan melalui Facebook. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah maksud pada ayat ketiga dan supaya Allah menolong engkau dengan pertolongan yang kuat? Siapakah yang Allah maksud engkau dalam ayat ini yang mendapat pertolongan yang kuat dari Allah? Bagaimanakah pengertian dan maksud pertolongan yang kuat itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia atas soalan. Silakan. Siapa yang dimaksudkan dengan pertolongan yang hebat tadi itu kan? Yeah. Tapi sebelum kita begitu, apa kata kita tengok dulu sedikit perincian ayat 1, 2 sebelum kita masuk ayat 3. Sekarang kita jadi lompat pula. Baik, surah ni seperti mana Hakim tanya tadi, surah ni surah Makki, surah Madaniyah. Surah ini surah Madaniyah. Tertib surah ini bila Allah turunkan surah ini ada urutan. Allah turunkan surah Al-Fatah. Sebelum surah Al-Fatah, surah At-Taubah. Selepas surah Al-Fatah, surah Saf. Dia diapit tu. Dia diapit dua surah. Sebelum dia, surah Taubah. Selepas surah Al-Fatah, surah Saf. Kedua-dua surah ini adalah surah yang menyuntik semangat. Kalau Hakim tengok dari sudut fizikal surah ni, dari sudut environment surah ni, adalah surah yang menyuntik semangat. Untuk memberi semangat, untuk membuat persiapan, berhadapan dengan musuh. Sebab itu sahabat kata, ini baru lepas turun surah Taubah ni. Mengenai jihad, mengenai menentang musuh. Tiba-tiba sampai sini, tak jadi pegang. Bila orang buat macam tu, tak jadi apa-apa. Kan? Jadi pulang. Lepas tu surah Saf. Sebab itu dalam surah Saf, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula, Nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah yang tidak jauh. Dekat. So Allah Subhanahu Wa Taala beri gambaran dah. Baik, ayatnya ada 29 ayat. Semua turun sekali. Kedebak turun sekali. 29 ayat tu semua turun sekali. Nabi masa pulang daripada Hudaybiyah tu, dalam kuda, dalam kenderaan Nabi tu, Nabi baca doa ayat ni. Satu Rasulullah baca. Allah bagi, inna fatahna laka fatahan mubina. Jadi balik dengan berita gembira.
Tak adalah balik dengan kecewaan. Meremang sebut pun meremang rasa. Balik dengan keadaan gembira, balik dengan satu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Hakim lihat ayat pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Semua datang dalam past tense. Sesungguhnya kami telah membukakan untuk engkau atau membuka kota Mekah dengan satu pembukaan yang sangat-sangat menyenangkan kau. Mubina, yang jelas. Lagi gemilang. Inna, kata kami sesungguhnya. Fatahna, kan belum buka lagi. Betul. Ada 3 tahun lagi nak buka. Allah nak bagi tahu, bagi satu motivasi. Don't worry. Akan consider done. Confirmnya. Kita consider done. Kita consider done. Maksudnya, benda ni pasti akan berlaku. Inna, sesungguhnya kami. Dia begini Hakim, dalam Al-Quran ni dia ada inni, dia ada inna. Betul. Kan kata, inna nahnu. Inna maksudnya kami. Kenapa Allah Ta'ala guna kami? Bukankah Allah yang bagi kemenangan? Betul. Tapi dalam ayat ini, bila Allah Ta'ala sebut kami, itu merujuk kepada kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam membantu, dalam mendatangkan kemenangan, dalam memberi nusrah, Allah selalu guna kami. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebut zat, Allah nak sebut aku, Allah Ta'ala kata inni, anallah. Akulah Allah. Inni ana nazirul mubin. Kan? Inni asma'u wa ara. So, kalau bila sebut zat Allah, Allah Ta'ala kata nahnu. Allah akan guna diri sendiri. Aku sesungguhnya, aku. Jadi, dan dalam ayat ini kita akan lihat pula, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah segala tentera yang ada di langit dan di bumi. Kan itu kami. Kekerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya kamu diberi keampunan wahai Muhammad terhadap salah silap kamu yang lepas dan salah silap kamu yang akan datang. Bila Nabi SAW sebut, laqad unzilat alayya ayatun ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat lain, min awwaliha ila akhiriha. Nabi SAW sebut, telah diturunkan satu surah atau satu ayat-ayat ni yang aku paling suka dalam Al-Quran. Paling suka. Surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih. Terutamanya ayat tadi tu. Allah beritahu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosa-dosa yang lepas dan dosa-dosa yang akan datang. Sebab itu Aisyah bila tengok Rasulullah, Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat bengkak-bengkak kaki, Aisyah tanya, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah, kenapa masih lagi nak beribadat sampai bengkak-bengkak kaki? Sujud, masa sujud Nabi angkat kepala, basah air mata Nabi SAW. Dah sudah diampunkan dosa. Kenapa nak sebegitu kali? Afala an akuna abdan syakura. Aku nak jadi hamba yang bersyukur. Sedangkan dosa tak ada. Kita ni dosa banyak, Kim. Tapi tak bengkak. Tak ada bengkak pun, tak ada apa. Bengkak juga gaut. Bengkak juga gaut kan. Nabi sahabat bengkak lain. Jadi au min awwali akhiriha, daripada ayat pertama sampai ayat yang hujung, kata Nabi SAW, surah ni paling menggembirakan aku. Kemudian wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala sebut, lalu kami akan sempurnakan bagi engkau nikmat. Ni'matahu. Nikmat apa yang paling besar, Kim? Kalau bukan nikmat Islam dan iman. Aku sempurnakan untuk engkau Muhammad. Don't worry. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Jadi bila Allah Ta'ala sebut nikmat aku, itu adalah kinayah, gambaran bagi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita berpegang dengan agama ini, itu adalah nikmat paling besar kita pegang. Betul. Nikmat paling besar apa yang kamu nikmat paling besar ada? Kereta 3 biji, rumah besar, jawatan. Tak, nikmat paling besar yang kita ada apa? Nikmat iman. Nikmat Islam. Nikmat amalan dalam Islam, kefahaman kita dalam Islam. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemudian Allah akan tunjukkan kau jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Jalan lurus ini itu juga membawa maksud bahawa jalan agama yang tidak ada bengkang-bengkok. Kim, dia jalan ni ada banyak nama. Sabil, jalan juga. Tariq, jalan juga. Syari', jalan juga. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna sirat? Jalan-jalan lain ada bengkang-bengkok. Pandai. Pandai, Kim. Ada jalan-jalan lain, dia kadang-kadang dia waste dia tak kena.
Ada je jalan yang bengkok, ada yang tak jumpa jalan, patah balik, jalan mati. Tak. Bila kata sirat, dia mesti sampai pada destinasi. Itu yang disebut oleh Ibnu Ashur. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah, itu membawa maksud kita minta kepada Allah supaya satu jalan diberikan kepada kita sampai kepada final destination. Sampai pada final destination. Kemudian barulah kita nak jawab soalan sedari kita ni. Boleh jawab ke atau kita jawabkan dia? Mungkin kita Ustaz jawab sikit. Sikit. Kita lihat sikit. Wa yansurakallahu nasran aziza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu, Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemenangan yang penuh kemuliaan. Betul tak? Kemenangan penuh kemuliaan. Masa Nabi pergi, Nabi dihina lah. Tak bagi masuk lah. Pergi balik Muhammad. Dia halang jalan. Kan? Bawa pedang, bawa itu. Halang Nabi Muhammad. Hari berlaku pembukaan kota Mekah, Nasran Aziza, masuk dengan penuh gah, masuk dengan penuh semangat. Dengan bertakbir, bertahmid. Tak ada sedikit pun rasa gemetar dalam hati. Rasa kan? Masuk dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Masing-masing setiap penjuru berbunyi. Ada juga yang kata yang masuk pula dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10,000 orang tadi. 10,000. Bergegah kota Mekah. Menyiput semua pembesar-pembesar. Menyiput. Keluar bahasa kampung saya. Menyiput pembesar-pembesar Quraisy. Masuk tak keluar. Masing-masing senyap. Hari itulah Nabi beritahu Bilal, Bilal, panjat Kaabah azan. Nak cakap apa? Nasran Aziza. Bilal yang dihina, diheret di padang pasir, disepak, diterajang, diludah oleh manusia. Hari ini, Nasran Aziza. Mulianya Bilal. Kalau Bilal yang hamba abdi itu dimuliakan, boleh bayangkan tak Islam? Allahu Akbar. Itulah kemuliaan. Berpegang pada agama Islam. Allah akan bantu. Jangankan yang ini, kita semua akan dibantu. Kita semua akan dibuka jalan-jalan kemenangan. Kita semua akan dapat keampunan daripada Allah. Kita semua akan dapat kejayaan yang dimuliakan oleh Allah. Lawan tetap lawan. Macam politik pula aku ni kan. Lawan tidur anda, lawan malas anda. InsyaAllah kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Banyak yang telah Ustaz kongsikan bersama dengan kita. Tinggal anda nak amalkan dan sebarkan. Kepada yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang like dan komen apa yang telah Ustaz sampaikan. Mungkin ada sahabat kita yang baru masuk, tengok komen kita dapat ilmu, kita pun dapat pahala. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi. InsyaAllah kita teruskan ayat yang keempat yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Mas Ripah Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Merujuk ayat yang keempat. Bagaimanakah cara orang-orang mukmin untuk mendapat ketenangan dalam hati sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat ini? Bagaimana untuk mendapat ketenangan dan bertambahnya iman yang sudah sedia ada? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Ripah Nur atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih Kim dan juga kepada puan yang bertanya seperti tadi mengenai ketenangan. Ya, betul. Nak cari ketenangan dalam jiwa. Dia begini. Kita kena faham dulu yang namanya qalb. Hati. Hati. Kalau kita tak kenal dia, tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa. Sebab kita mesti mengenali dia dengan dekat supaya kita dapat kontrol dia. Sebab begini. Masa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah biarkan Adam dalam syurga untuk satu tempoh yang lama. Masa tu iblis masuk dalam tubuh Adam, melihat dia teroka dalam tubuh Adam ni. Apa benda yang ada? Pertama sekali dia hairan, makhluk apa yang Tuhan nak jadikan. Keduanya dia masuk, dia cuba teroka tengok apa dalam tubuh Adam ni. Dia keluar, dia buat satu pengakuan. Dia kata, inni wajadtu fi dakhilihi ma la yatamalak. Aku dapati dalam tubuh badan Adam ini ada satu organ, Adam sendiri tak boleh kontrol. Qalb, yang namanya qulub, qalb. Kalau tak silap saya dalam Quran, qalb, perkataan qalb saja disebut qalb, qulubukum, qulubukuma dengan pelbagai uslub. Asal perkataan qalb, hati ni, hati kamu berdua, hati mereka, hati engkau, disebut sebanyak 118 kali. Almost 118. Banyak kali dah disebut. Dan begitu juga bagi hati ni ada nama lain. Fuad, Absar, Ulul Albab. Kan? Ini semua nama-nama lain bagi hati. Sebab itu saya pernah sebut dalam program Tanyalah Ustaz, yang ni namakan sebagai sadr. Dada kita ni dia panggil sadr, sudur. Wallahu alimun bizati sudur. Ini sadr. Dalam sadr ini tuan-tuan, dia ada qalb. Ada qalb. Second layer. First, kita letak frame besar dia, sadr. Keduanya, qalb. Yang ketiga, fuad. Yang keempat, basirah, iaitu mata hati. Yang kelima, yang paling dalam sekali, ulul albab. Ulul albab, iaitu yang paling intipati, lub. Yang kita katakan lub, yang kita katakan lubuk hati. So, yang ni semua ni, siapa yang kontrol? Allah Subhanahu Wa Taala yang kontrol. Allah yang jaga di bawah genggaman dan juga kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala tahu apakah penawar yang paling mujarab? Inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Subhanahu Wa Taala kontrol hati-hati manusia. Ada satu hadis tapi tak berapa sahih. Tapi sebagai satu riwayat bolehlah saya nak kongsi. Tapi dia translate ke bahasa Inggeris, dia kata, the universe cannot contain me, but heart of my servant can contain me. Dia kata alam semesta tidak akan dapat memiliki aku, tapi jiwa seorang mukmin, hamba aku yang sebenarnya dapat memiliki aku. Dia besar tu makna dia. Banyak dalam. So nak beritahu pada soalan tadi, hati ini dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak cari penawar, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak jaga solat, jaga baca Quran, jaga halal haram, makan yang kita makan ni kita kena jaga supaya dia tak rosakkan, supaya tak hilang ketenangan. Seterusnya telinga kita dengar, telinga yang mendengar ini biar dengar benda-benda yang baik, mata yang melihat biar melihat perkara yang baik, mulut yang cakap biar cakap perkara yang baik. Maka terawatlah hati yang dalam keadaan gelora, dalam keadaan tidak tenang, maka akan datang ke ketenangan. Contoh Hakim, saya ambil contoh. Contoh, orang kata khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat ni duduk di mana? Duduk di hati.
Betul. Dia hati manusia khusyuk. Kenapa saya tak khusyuk dalam solat? Sebab saya banyak lara. Banyak sekali perkara-perkara sia-sia saya buat. Cuba kita sebelum solat asar, kita tengok cerita, kita gelak ketawa, peluk gerak, solat asar tengok apa kualiti solat. Macam apa? Tunggang langgang. Tunggang langgang. Banyak tengok cerita, banyak berlaga, maka solat itu tidak akan mendatangkan kualiti. Ustaz, beza kalau kita duduk sebelum solat tu kita duduk tenang. Kita ambil, sebab itu sahabat-sahabat ni dalam setengah jam sebelum solat dah ambil wudu, duduk masjid, menunggu waktu solat. Menunggu dengan penuh pengharapan biarlah jumpa dengan waktu solat. Betul kan? Dan Nabi pun sebut, solatlah seperti solat ni solat yang terakhir. Macam mana agaknya solat terakhir? Kita confident aja. Kan, nanti kita boleh baiki lagi, kan? Nanti kita akan buat lagi. Lain kan? Sebab itu, ketenangan jiwa ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mesti dapatkan sumber daripada kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, kalau nak tenang, jaga solat, jaga mulut, jaga halal dan haram, insya-Allah. Bila kita nak solat, insya-Allah kita pun dapat khusyuk, dan bila kita khusyuk, insya-Allah hati kita menjadi hati yang tenang, insya-Allah. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sebelah Johor. Apa khabar Haji Tukinon? Baik, alhamdulillah. Sihat. Ustaz dan Dai di dalam keadaan sehat Amin, walafiat. amin. Terima kasih atas doa. Amin. Okey, soalannya Ustaz, tadi Ustaz dah cerita panjang berkenaan Nabi nak pergi umrah, dah siap sekali tapi tak sampai. Maksudnya kalau Kak Saleh dia dah kena bayar jam tu baliklah, tak jadi. Jadi macam mana pendapat ini Ustaz, saya minta pandangan kepada Ustaz. Kalau zaman Nabi pun susah nak pergi umrah, banyak rintangan, banyak ujian, apakah keadaan masyarakat kita sekarang ni nak pergi umrah pun mungkinlah susah. Macam sekarang ni COVID tak boleh pergi. Kalau maknanya yang tak ada kemampuan, tak ada belanja pun tak dapat ke sana. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Perkara macam ini adakah itu semua ujian ke ataupun macam mana dalam pandangan Islam? Itu saja soalannya pagi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Sukadai Johor, pemanggil setia hujung nyawa kita. Betul juga Ustaz ya, dulu kalau orang dulu ujiannya tak boleh masuk Mekah buat umrah. Hari ini kita mungkin ada ujian dari sudut kewangan dan COVID yang baru ni. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah ini ujian? Ya, bagi kita ini juga ujian. Ya, ujian ni tak mesti kita lihat benda yang besar-besar. Aksiden, patah kaki, ujian. Kapal terbang hilang, ujian. Kan duit hilang RM1,000, ujian. Tak, kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dalam bilik pada masa itu. Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha masuk, sedang pelita yang Nabi hidupkan daripada minyak zaitun tu. Baru Aisyah masuk, ditiup angin, syup terpadam. Rasulullah sebut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, adakah ini ujian? Ini juga ujian. Allah. Kita perlukan cahaya, tiba-tiba datang angin tiup, padam. Ini juga ujian. Itu digambarkan oleh Nabi SAW. Jadi, apatah lagi benda yang seperti Mekah, Madinah, kita tak boleh masuk. Yang besar. Terpulanglah kepada negara tertentu untuk menetapkan peraturan. Dalam suasana hari ini, kita tidak dihalang oleh musuh. Musuh yang fizikal boleh nampak. Macam beberapa orang duduk di sempadan, pegang senapang, pegang jet. Tak boleh kontrol dengan peluru berpandu. Siapa masuk, kami tembak. Tak ada. Sekarang, kita berhadapan dengan unseen enemy. Dia kata unseen enemy. Musuh yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kita tak tahu. Mungkin saya bawa, mungkin makin bawa. Siapa-siapa boleh bawa. Sebab kita tak tahu. Selagi mana kita tidak diuji, kita tidak disahkan, selagi itulah kita tidak tahu kita ni bawa ataupun tidak. Dan reaksi kuman ini pula diikut antibody masing-masing lah. Kan berbeza. So dalam keadaan ini, bila kita terhalang masuk ke Mekah dan Madinah, ya, ini juga ujian. Saya sampai mimpi Mekah Madinah ni. Mimpi Mekah Madinah ni, mimpi dah tak tahu nak buat apa dah. Saya nak buat macam mana? Kan memang kita setiap tahun kita pergi. Jadi rasa kalau tak ada tahun kita tak pergi, kita rasa macam something ada janggal kan. Jadi nak buat macam mana? Jadi inilah keadaan, kita terpaksa sabar sikit demi maslahat yang lebih besar, demi maslahat yang lebih
lebih besar supaya kita semua pergi dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang dapat disahkan kesejahteraan. Pergi selamat, balik selamat. Sebab Nabi kata walaupun Mekah, kita pergi Mekah, kalau Mekah tu sedang tersebar penyakit COVID ni, tak boleh masuk juga. Betul. Sebab Nabi kata jangan pergi ke kawasan yang ada penyakit, dan jangan pula kalau orang ada di kawasan ada penyakit keluar dari kawasan tersebut. Ini semua pesanan Nabi SAW. Tapi bila manusia langgar, kita terpaksa hadapi dengan keadaan yang lebih teruk lah. Itu keadaan dia. Betul, Ustaz. Maknanya ujian ni ada dua lah. Satu ujian yang kita nampak macam ialah kemalangan. Yang kedua ujian yang kita tak nampak, berbentuk nafsu kita, untuk kita lawan nafsu kita menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Baiklah, kita nak teruskan perbincangan kita dalam surah Al-Fatih ini. Kita nak raikan soalan dari sahabat kita berkenaan ayat yang kelima. Soalan dari Baizura Mazlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, da'i dan ustaz serta semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat yang kelima, adakah Allah ingin menyatakan tiada kemenangan yang paling besar selain memasuki syurga Allah kepada lelaki maupun perempuan yang beriman, yang mana syurga dihiasi dengan istana dan pepohon, yang mana bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Baizura Mazlan atas soalan. Cantik ayat 5 ni berkenaan syurga, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit. Ya. Kita tengok daripada awal dia punya perjalanan cerita ni. Tadi kisah awal tadi beberapa ni perjanjian Hudaibiyah, kemudian orang Islam terpaksa berkorban dulu kan, berkorban keinginan untuk buat umrah, balik dalam keadaan kesedihan dan juga rasa terkilan tak dapat masuk. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala janjikan mereka akan masuk tidak lama lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri juga mereka pengharapan bahawa Nabi yang bawa mereka ni bukanlah Nabi yang calang-calang. Nabi yang sudah diampunkan dosa-dosa yang lepas yang akan datang. Cuma Hakim, sebelum Ustaz lupa dan takut ada yang salah faham. Kalau Allah bagi keampunan maksudnya Nabi berdosa lah. Adakah itu maksudnya? Tidak, bukan itu maksud dia. Maksudnya Nabi tidak berdosa. Nabi tidak berdosa. Nabi tidak membawa apa-apa dosa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ya'simuka minan nas, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan lindung Nabi Muhammad daripada manusia. Satu, keduanya Allah Subhanahu Wa Taala beri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ismah, iaitu maksum. Nabi Muhammad terpelihara daripada dosa, daripada melakukan salah dan silap. Kalau salah dan silap yang basic itu adalah perkara yang biasa yang berlaku dalam kehidupan, dan itu adalah ijtihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbahasannya agak panjang. Contoh orang kata kan Nabi bersalah bahasa Nabi berpaling muka daripada Abdullah bin Ibn Maktum, daripada seorang lelaki yang buta. Bukan itu isunya adalah lain. Nanti kita akan, bila ada masa kita akan bincang. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bersumpah tidak nak makan madu. Kan Nabi Muhammad kata aku takkan makan madu kan. Apa ayat dia? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Muhammad, kenapa engkau haramkan barang yang halal bagi engkau semata-mata nak mencari kesenangan hati isteri-isteri engkau? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala halalkan madu, kenapa kau bagi haramkan? Ada beberapa riwayat sebut berdasarkan pada hadis ini, ayat ini, maka Nabi Muhammad tidak berdosa. Ada juga pendapat lain yang dibawa oleh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Kabir, dan juga pandangan ulama-ulama lain, Nabi tebus. Sebab itu adalah Nabi kata, Allah kata, Muhammad kenapa haramkan? Bila dah haramkan benda yang halal, Nabi kena tebuslah. Nabi kena tebus, maksudnya tebus sumpah tadi. Jadi ini semua tidak menggambarkan bahawa Nabi berdosa. Tidak menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdosa. Jadi kita masuk, bila kita lihat semua ujian-ujian dilalui, maka Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan lelaki yang beriman dan juga wanita yang beriman ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai-sungai yang mengalir, kekal abadi mereka di dalamnya. Wa yukaffira anhum sayyi'atim. Allah telah pun tebuskan segala kesalahan-kesalahan mereka. Dengan taubat mereka, dengan amal saleh mereka, Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Cuma begini. Jarang-jarang Al-Quran menggabungkan mukminin mukminat.
Soalnya asing Ustaz mukminin. Mukminin biasanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk lelaki, Allah bermaksud Allah janjikan juga untuk perempuan. Bila Allah Taala kata dalam syurga itu ada bidadari, adakah bermaksud tidak ada bidadara? Hurun ain, yang penyejuk mata, pasangan-pasangan. Dia tidak semestinya dalam bahasa Arab pasangan ini hanyalah untuk lelaki saja. Pasangan juga boleh jadi untuk perempuan. Jadi semua yang masuk syurga akan ada pasangan masing-masing. Yang penyejuk mata ni, takkan penyejuk mata untuk lelaki saja. Tak ada penyejuk mata untuk wanita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengecualikan mereka, tidak akan double standard. Wanita tidak akan didiskriminasi dalam syurga. Cuma baru nak senyum lebar Ustaz. Mak kita baru nak senyum lebar. Tak, cuma begini. Makcik masih boleh senyum lagi. Kan? Ibu-ibu boleh senyum lagi. Sebab begini. Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan wanita mengikut fitrah masing-masing. Okey, di dunia perempuan suka apa? Ya. Yeah. Suka berhias, suka kain sutera. Cuba bawa pergi kedai. Kan? Beli shopping kan, kedai kain. Dia kasi kain-kain cantik. Tak pandang laki-laki Ustaz. Tak pandang lah. Tak pandang lah. Kalau lu kat kedai emas, kata jangan toleh. Rasa macam ada offer bang. Dia nampak tarikkan tu. Jadi dalam syurga besok, mana yang lebih menarik? Bidadara kah? Ataupun sutera-sutera, emas, pinggan-pinggan emas, ataupun cawan-cawan bersaluk belian, katil daripada daripada emas, daripada perak, dan juga lantai rumah mereka kristal. Mana yang lebih mengasyikkan? Dia jiwa wanita lah. Dia akan tertarik dengan tertarik. emas tadi. Takkan hakim pula sibuk dengan emas pinggan mangkuk dalam syurga. Hakim kejar bidadari. Yang perempuan ni disibuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan keinginan masing-masing. Tapi tak salah katakan orang perempuan dia tak nak layan segala macam nikmat berbentuk sutera kemas. Dia kata aku nak kejar bidadari. Silakan. Tak ada siapa nak halang. Syurga itu bila masuk, tak ada yang kata tak boleh. Nikmatilah apa yang ada dalamnya. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Maknanya hari ini jangan risau kalau kita lelaki ke kita perempuan, tetap ada kelebihan di syurga nanti. Sebab syurga untuk orang yang terbaik, insya-Allah. Baiklah, kepada anda sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan menonton siaran tambahan lagi 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
pagi ini. Dan jangan lupa sebarkan apa yang anda dapat pada pagi ini dengan tekan butang share, insya-Allah. Baiklah, kita nak teruskan perbincangan ilmu kita pada pagi ini. Kita nak raikan soalan dari sahabat kita yang diajukan melalui WhatsApp. Assalam Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Siapakah kaum musyrik dan munafik lelaki dan perempuan yang dimaksudkan pada ayat 6 surah Al-Fath tersebut? Apa perbezaan kedua-dua kaum musyrik dan munafik itu? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. Hashtag biar tahu jangan keliru. Dah hashtag dia boldkan pula perkataan tu. Baru terpilih soalan tersebut. Terima kasih kepada Aina dari Iskandar Putri. Tekan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya sebentar tadi. Sebelum saya masuk ke dalam jawapan ayat yang ke-6, saya nak ajak tengok balik ayat yang ke-5. Okay. Sebab dia kontra kan? Kontra. Yang masuk syurga dengan yang masuk neraka. Kumpulan yang masuk syurga. Yeah. Kita kata yang beriman kepada Allah di kalangan lelaki, yang beriman kepada Allah dari kalangan wanita, masuk syurga, menikmati segala nikmat-nikmat syurga, kekal abadi mereka di dalamnya. Yeah. Betul kan? Satu. Kenapa mereka dapat syurga? Kerana mereka berjuang bersama Nabi SAW. Kenapa bukan orang lelaki, orang perempuan saja? Kenapa bukan orang lelaki saja, orang perempuan mendapat? Sebab Allah nak beritahu dalam perjuangan ini bukan lelaki saja yang berjuang. Kena ada perempuan. Perempuan pun berjuang juga. Kalau Hakim dilihat dalam sejarah kan, dalam sejarah perjuangan dan sejarah peperangan, orang perempuan akan ikut sekali. Apa kerja orang perempuan? Kerja orang perempuan adalah sebagai menyediakan makanan. Mereka akan bekerja, mereka akan bertugas untuk menyediakan makanan, mengantar air kepada pejuang-pejuang yang tercedera. Mereka akan merawat, jadi mereka jadi nurse. Dan mereka juga berhadapan dengan kehilangan suami. Pergi dengan suami berjuang, suami lagi berperang, dia sediakan makan, tengok suami syahid. Takkan dia tak ada apa-apa. Dia syurga lah. Dan dia terpaksa menjaga anak yatim. Dan barangkali bukan dia pergi, barangkali suami pergi berjuang, bapa pergi berjuang, adik-beradik pergi berjuang dalam medan jihad. Suami balik, ayah tak balik. Boleh jadi suami balik, ayah balik, adik-beradik tak balik. Syahid. So semua ini pengorbanan yang perlu dilalui. Sebab perasaan wanita kan, kehilangan adik-beradik, kehilangan sanak saudara, kehilangan suami bukan satu yang mudah untuk mereka lalui. Jadi pengorbanan. Mereka terpaksa berhadapan. Apatah lagi kalau mereka menjadi ibu-ibu tunggal. Mereka juga berhadapan dengan ujian dan cabaran. So semua ini menjadi kiraan. Allah kira semua ini. Allah tak sia-siakan. Allah tidak abaikan peranan dan juga tanggungjawab mereka. Mereka dapat pahala. Saya teringat seorang sahabiat yang bernama Nusaibah. Nusaibah ni radhiyallahu anha digambarkan oleh Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Nusaibah ni, dia dalam peperangan Uhud, dia sebagai mumarridat, sebagai nurse, juru rawat. Kalau luka, dia akan rawat. Bila dengar Rasulullah cedera, sebab bila kan tentera Islam turun daripada bukit Uhud, bukit daripada bukit pemanah kan, bila mereka turun, Rasulullah kena attack, Rasulullah cedera, gigi Rasulullah patah, kan sahabat minta izin untuk cabut dengan gigi dia. So semua ini berlaku dalam medan Uhud. Yang mana ada yang menjerit kata Rasulullah dah syahid, Rasulullah dah wafat, Rasulullah kena bunuh. Masa tu Nusaibah seperti petir menerpa ke arah Nabi SAW. Berlari dia. Rasul sendiri beritahu. Rasulullah kata, aku toleh ke kanan, aku nampak Nusaibah. Aku toleh ke kiri, aku nampak Nusaibah. Aku tengok depan, nampak Nusaibah. Di mana saja aku toleh, aku nampak Nusaibah. Jadi seolah Nusaibah ni dia betul-betul protek Nabi SAW. Takkan dia habis gitu je. Syurga lah untuk dia. Betul. Dia syurga untuk dia. Sebab itu mukminat tadi. Okey, kita lihat opposite pula. Opposite ni adalah golongan munafik. Allah Ta'ala sebut apa? وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab golongan munafikin dan juga munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Tadi soalan, apa beza Ustaz? Munafik kena azab, musyrik kena azab. Musyrik ini, musyrik ini musuh yang nyata. Munafik ini musuh yang tak nyata. Musuh yang tak nyata. Kenapa? Kalau musyrik ini kita tahu, dia ni memang tentang Islam, marah kat Nabi SAW, marah para sahabat, mereka sentiasa merancang jahat.
ke atas Nabi SAW. Yang munafik ni nampak macam tak ada apa-apa, tapi jadi mastermind. Allah Akbar. Dia yang design kadang-kadang. Itu yang paling bahaya. Bahaya. Itu sebab itu orang kata musuh dan selimut. Gunting dan lipatan. Betul. Kan api dalam sekam. So apa lagi nak kata kat munafik ni? Nampak luar macam beriman, tapi hati tu kotor. Allah Akbar. Betul kan? Idza ja'akal munafiqun. Surah Munafik kan? Surah Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bila datang jumpa Nabi SAW, mereka bukan main, angkat tangan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan. Allah Ta'ala kata, nanti dulu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu, tak payah kau bersorak bagai nak rak kata engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahawa munafik ini pendusta. Kalau saya yang bersaksi munafik ini pendusta, mana saya tahu? Sebab saya boleh tengok dari sudut zahir, dari sudut batin, saya tak tahu. Tapi bila Allah bagi tahu, Allah tahu zahir, Allah tahu batin. Tapi kan, Hakim, mula bila tengok munafik ni jahat dan sebagainya kan, geram rasa kan. Tapi Rasulullah masih lagi baik dengan dia. Baik dengan dia orang. Rasulullah layan aja. Datang saf pertama solat kan. Boleh jumpa Rasulullah. Rasulullah tahu dia orang ni jahat. Bila Allah tak bagi tahu mereka ni jahat. Mesti Rasulullah SAW tahu dia mereka jahat. Habis kenapa Rasulullah tak pegang mereka? Apa sebab Rasulullah tak usir mereka? Apa tahu Rasulullah tak bawa pedang aja bagi tahu Umar, bagi tahu Ali, bagi tahu sahabat-sahabat, ni munafik ni. Kasih settle kan. Tak ada. Hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Supaya tidak tercatat dalam lembaran sejarah bahawa Muhammad pernah perang kawan dia sendiri. Allah Akbar. Itu di antara hikmah. Okey. Dalam peperangan-peperangan yang berlaku, di antara mukminin dengan munafikin, kita lihat yang banyak bagi support munafik kepada musyrik. Sebab itu dalam perjanjian Hudaibiyah, Hakim, Allah gambarkan kenapa munafik, musyrikin, musyrikat. Ya, musyrikin, musyrikat di Mekah itu memang jelas. Tapi munafikin dan munafikat, apa yang mereka buat? Mereka tak ada seorang saja ikut. Yang lain semua tak ikut. Masa Nabi kata, jom kita pergi umrah. Tak ikut. Pada tahun 9 pembukaan kota Mekah pun, mereka tak ikut. Bila pergi perang, mereka tak nak ikut. Contoh, perang Uhud. Bila perang Uhud, Nabi SAW bawa hampir 1,000 kaum muslimin. Bila sampai dekat satu lembah yang tak jauh daripada medan Uhud, Nabi pun berehat. Nabi tengok, Nabi nak bagi ucapan untuk membakar semangat kaum muslimin. Semangat nak pergi jihad ni, nak bakar kaum muslimin, nak bakar semangat. Masa Nabi nak bakar semangat tu, Nabi lihat. Ada benda yang Nabi lihat. Nabi terkejut. Kita akan sambung lepas. Pandai Ustaz Tanggung ya. Jadi kepada anda, jangan tinggalkan apa yang perbincangan kita bincang pada pagi ini. Teruskan menonton sebab Ustaz nak jawab apakah yang mereka terpelanjat tersebut. InsyaAllah kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah, kita pun sudah berada di blok terakhir Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa yang anda dapat pada pagi ini, jangan lupa untuk kita amalkan dan kita sebarkan. Sebab ialah kadang-kadang ada orang diterima je Ustaz kan. Nota penuh, satu buku kan, 3-4 helai. Tapi amal itu tidak. Jadi itu yang salah kita. Apa yang perlu kita buat, catat, amal dan sebarkan. InsyaAllah kita akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Baiklah, kita teruskan. Mungkin Ustaz tadi ada soalan yang jawapan yang Ustaz nak ceritakan. Sikit tadi, Kim. Yang tadi tunda dah. tadi. Tadi dah Nabi dah macam ni Ustaz. Boleh pula dipotong. Aduh. Tak apa. Silakan, kita Ustaz. faham. Bila Nabi SAW dah bawa tentera hampir 1,000 orang daripada Madinah, bawa keluar pergi ke medan Uhud. Tak jauh dari medan Uhud, Nabi duduk kejap, memberi kata semangat kepada mereka sebelum meneruskan perjuangan jihad di medan Uhud. Masa Nabi tengok tu, Nabi tengok muka-muka yang Nabi tak kenal. Nabi tengok tu, ada wajah-wajah yang Nabi tak kenal. Engkau ni siapa? Engkau ni siapa? Engkau ni siapa? Bangun. Yahudi Madinah. Mereka tidak beriman. Nabi SAW sebut, kalau kamu nak terus ikut aku pergi berjihad di medan Uhud, maka kalian hendaklah masuk Islam. Kalau kalian tidak mahu masuk Islam, kalian boleh balik. Tak boleh ikut. Kalian boleh balik. Ingat ungkapan ni, Hakim. Sampai bila-bila Hakim kena ingat ungkapan ini. Aku tidak perlukan bantuan kafir untuk menangkan orang Islam. Allah. Itu kata Nabi SAW. Itu kata Nabi SAW. Fine? Maka mereka pun memilih untuk balik. Tak nak masuk Islam. Tak nak ikut Nabi. Mereka memilih untuk balik. Mereka pun balik. Mereka balik. Masa mereka nak balik, ini best. Part yang best. Munafik pun bangun balik. Munafik ikut sekali. Balik. Nabi suruh balik. Yang bukan Islam yang dia pun terasa. Tak apalah, kami pun balik dulu. Dia pun balik. Layak tak dia diazab? Layak tak dia diazab? Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Itu satu. Dan episod-episod mereka ni banyak. Dalam peperangan, dalam pembukaan, dalam Hudaibiyah ni, mereka mengharapkan sangat orang Islam itu dipegang dan diambil, dirampas harta benda mereka oleh kafir, oleh golongan munafik yang berada di Madinah tadi. Mereka berharap dan mereka sampaikan mesej. Berapa orang gerak, berapa banyak kenderaan yang bawa, apa-apa yang bawa. Dia sentiasa jadi penyampai berita kepada kafir Quraisy di Mekah. So layaklah mereka diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Keduanya pula, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahawa alaihim dairatus saw. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditimpa kesengsaraan, ketidaktentraman berpanjangan. Sebab bila munafik ni, dia di luar dia nampak baik, dalam dia jahat. Betul. Dia sentiasa akan ada kerisauan. Kalaulah akan ada hari tersingkap siapa mereka sebenarnya. Betul tak? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharuhum qatalahumullahu anna yufakun. Betul tak? Yahsabun, Allah Ta'ala sebut. Itu saja saya besarkan suara nak gambarkan keadaan. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Asal ada kata jihad, habis kita nak diserang. Dia sentiasa rasa, kita ke? Nampak tak? Dia sentiasa rasa dalam keadaan ketakutan. Sekarang siapa yang dalam keadaan kesengsaraan? Hidup dalam ketakutan itulah satu kesengsaraan. Hakim, kita nak hidup tenang, sentiasa happy, cool. Kan? Allah Ta'ala sebut, wa anzala alaihi sakinah. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Orang beriman tenang. Allah rezekikan kepada mereka ketenangan yang tak ada pada orang lain. Hidup tenang. Sebab kita ada Allah. Betul. Rezeki Allah bagi. Hidup Allah bagi. Mati ke ketentuan Allah. Sakit kepada Allah. Jadi semua Allah. Dia ada Allah. Jadi bila dia rasa dia ada Allah, tenang. Dialah orang manusia paling kaya. Betul. Betul kan? Jadi kita lihat. Munafik. Jadi munafik itu yang paling bahaya. Musyrik kita nampak, merujuk pada soalan saudari tadi. Sebab mereka sentiasa sangka buruk dengan Allah. Siapa Allah? Siapa Muhammad? Ya, siapa Rasulullah? Kan? Siapa Rahman? Bukan itu kata-kata bongkak. Ya, betul. Bila kata Bismillahirrahmanirrahim, musyrikin kata, jangan tulis Ar-Rahman. Kami tak kenal siapa itu Rahman. Wa mar Rahman? Siapa itu Rahman?
Jahat tak jahat perkataan tu. Jadi Allah Ta'ala berikan ke atas mereka, timpakan ke atas mereka kehinaan. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah marah, Allah laknat. Wa adda lahum jahannam. Allah persiapkan untuk mereka jahannam. 3 benda. Allah marah, Allah laknat. Bila Allah marah, dari mana kita nak rasa keluasan? Bumi ini akan rasa sempit. Wa la'anahum. Allah melaknat mereka. Laknat maksudnya tardun min rahmatillah. Secara indirectly, bila kata laknat itu membawa maksud Tuhan sudah usir kalian daripada menikmati pemberian dia. Allah Akbar. Sudah diusir. Kamu tidak layak, not entitled anymore. Nampak? Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga. Disiapkan bagi mereka, disiapkan bagi kamu neraka jahannam. Wa addalahum jahannam wa sa'at masira. Itulah penghujung yang paling buruk. Masuk neraka nak cakap apa? Habis. Fi darki asfali minan nar. Paling neraka paling bawah. Tuan-tuan, pernah tengok tak orang jual pau? Pau? Kuih pau? Pau, kuih pau kan? Ada banyak tingkat. Puan lapar pula Ustaz. Ada, nak kejap lagi kita makan. Ada pau ni berapa tingkat? Katakan ada tingkat-tingkat. 3 tingkat. Yang paling awal masak yang mana, Kim? Yang bawah. Settle. Fi darki asfali minan nar. Itulah nasib mereka. Duduk paling bawah, bawah sekali. Semoga kita tak ada ciri-ciri mereka. Semoga kita terhindar daripada ciri-ciri ini. Betul. Terpelihara. Tu Hakim. Terima kasih. Sebab kadang-kadang kalau hidup hipokrit ni, depan orang kena tunjuk baik, belakang baru kita buat jahat kita. Dia jadi berlakon lah. Betul. Dia jadi acting. Lah. You sedang memperwatakkan sesuatu yang bukan diri awak. Buat apa hidup dalam keadaan begitu? Di hadapan orang nampak macam ni, di luar nampak macam ni. Tak boleh. Kita tak mau jadi binatang sumpah-sumpah. Betul. Jadi kita jadi orang beriman. Di mana saja kita campak, kita ada perwatakan, kita ada identiti. Ya, betul. Simple, smart, ada Allah, ada iman. Mana-mana pergi, selamat. Everything will be okay. Will be okay. Jangan sampai aku speaking. Kena speaking pagi ni. Baiklah, kita nak naikkan soalan seterusnya pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Dalam ayat 7, bolehkah Ustaz huraikan tentera langit dan tentera bumi, kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada yang bertanya. Ayat ke-7 Ustaz. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Cantik penerbit kita pilih sampai ayat ke-7 je. Nombor 7 ni memang nombor kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala tentera yang di langit dan di bumi. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Baik. Apa yang dimaksudkan tentera di langit dan tentera di bumi? Allah Subhanahu wa taala di pangkal ayat Allah Taala sebut apa? Inna fatahna, inna kami. Kami itu sendiri menunjukkan kerajaan Allah, kekuasaan Allah, keluasan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra kullah. Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir segala-galanya sama ada di langit maupun di bumi. Tak ada satu pun yang engkar daripada tunduk kepada perintah Allah. Kim. Kami lihat dalam Al-Quran ada beberapa surah Allah Taala kata Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih memuji Allah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Kenapa Allah Taala kata segala yang di langit, segala yang di bumi? Kalau ikutkan Sabbahalillah alladhi. Ma bermaksud yang. Dia yang ni boleh dua, ma ataupun alladhi. Tuan-tuan ambil sebagai ilmu dulu. Ma ataupun alladhi, dua. Tapi dalam ayat-ayat tertentu Allah Taala kata ma. Kenapa Allah guna ma? Apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi. Membawa maksud bahawa yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala selain manusia lebih banyak. Selain manusia lebih banyak. Pasir di tepi lautan banyak tak, Kim? Banyak. Ikan di lautan banyak tak? Banyak. Serangga di hutan banyak tak? Pokok kayu banyak tak? Semua banyak. Lebih banyak daripada manusia. So Allah Subhanahu wa taala meraihkan makhluk-makhluk ini yang bertasbih tanpa berhenti-henti kepada Allah berbanding manusia. So, sekarang kita dah tahu dah.
yang taat pada Allah, yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Kenapa masa Nabi Yunus alaihissalam lalu tepi laut, ikan yu yang telan, bukan ikan jos? Tentera Allah. Masa Nabi, simple aja tuan-tuan, simple. Masa Nabi SAW masuk dalam gua Thur. Kenapa burung merpati? Tentera Allah. Betul kan? Bila unta yang Nabi SAW bawa, nama unta Nabi ni Qaswa. Qaswa. Nama unta Nabi Qaswa. Qaswa ni bila sampai dekat satu tempat dia akan berhenti. Tentera Allah. Dan angin tentera Allah, hujan tentera Allah. Tengok dalam peperangan Ahzab. Perangan Ahzab. Angin datang kencang terbangkan segala kemah-kemah musuh. Tentera Allah. Tentera Allah. Dalam peperangan Badar, hujan turun selebat-lebatnya. Tentera Allah. Dalam peperangan Badar, sahabat-sahabat kata, aku baru nak tarik pedang, nak hayun kat musuh, kepala dah putus. Malaikat, para malaikat turun, ribuan malaikat turun untuk membantu tentera Islam. Jadi tuan-tuan, ayat ini maksudnya tentera Allah lebih banyak daripada manusia. Jadi yang telah bersiap siaga untuk bantu agama Allah selain manusia lagi banyak. So Allah Taala sebut walillahi junudus samawati wal ard. Ini kerajaan Allah, jangan main-main. Kan? Wa kana Allahu azizan hakima. Namun dengan kekuasaan kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala ada ini, tidak ada satu perkara pun berlaku di luar kebijaksanaan Allah. Tak ada satu yang berlaku di luar kebijaksanaan. Semua melalui kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani, mengimbangi segala keperluan kehidupan manusia. Maknanya satu dunia alam semesta ni semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh arahkan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Betul. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita nak naikkan soalan yang terakhir daripada Muhammad Yuam Rizaili dari Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru semua. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kita mengambil iktibar daripada surah ini untuk memberi kekuatan kepada umat Islam, khususnya di Malaysia hari ini, bahawa Islam itu agama yang benar-benar hebat. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ini mungkin kita boleh jadikan sebagai kesimpulan Ustaz untuk perbincangan kita pada pagi ini. Ya. Keseluruhan Quran ini adalah panduan untuk hidup kita kan. Tapi kalau kita melihat spesifik surah ini, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala namakan surah ini surah Al-Fath. Ya. Surah yang menjanjikan pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah itu adalah gambaran signifikannya adalah kejayaan kepada umat Islam atas kesabaran, ketabahan dan juga disiplin yang ada dalam kehidupan mereka. Terutamanya kepatuhan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya kepatuhan mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam dia mesti membawa perwatakan Al-Quran. Perwatakan Al-Quran yang tercerna daripada ajaran ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau dalam surah Al-Fatah kita lihat Allah janji kemenangan, Allah beri keampunan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi keampunan, kita juga selayaknya berusaha untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar iaitu nikmat Islam. Kita pegang elok-elok, kita jaga elok-elok supaya kita juga dapat kemenangan. Orang Islam di Malaysia semoga dapat kemenangan yang berlipat kali ganda. Terutamanya dalam suasana sekarang kita berhadapan dengan COVID-19. Betul. So kita nak kemenangan yang hakiki. So yang boleh beri kemenangan untuk kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam dah ajar kita hygiene. Lama dah kebersihan, wudu, kumur, semua ni Islam dah ajar. Dan begitu juga janganlah hendaknya kita ada ciri-ciri munafik, di luar nampak baik, dalam jahat. Kita tidak mahu. Kita mahu luar dalam kita baik. Semoga kita dapat kemenangan hakiki dan menjadi umat contoh seperti yang disebut dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia keseluruhannya. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'un alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Nizal dan juga panelnya Ustaz Firdaus Subhi. Topik pengajian hadis menoleh ketika solat bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, harimau lapar jangan diganggu. Bila diganggu teruk akibatnya. Teguhkan Islam, kalahkan nafsu. Siapa langgar buruk padanya. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.